Tinggal di bandar bermakna hidup dalam ekonomi kewangan, di mana wang ringgit tunai perlu dijana untuk hidup. Golongan miskin mendepan cabaran kerana kekurangan penawaran atau peluang pekerjaan yang terhad, juga kepada kekurangan kemahiran diri, keupayaan untuk ke tempat kerja disebabkan masalah pengangkutan dan kemudahan penjagaan anak-anak, juga isu sosial seperti kurangnya perhubungan sosial, stigma kerana tinggal dalam kawasan yang dikaitkan dengan kemiskinan. Meskipun kadar kemiskinan di Malaysia berjaya diturunkan kepada 0.6% pada 2014, kadar kemiskinan bandar semakin meruncing. Ia bukanlah isu yang boleh diambil mudah. Tiada peluru majlis sebagai penyelesaian. Sebaliknya, beban kemiskinan bandar yang membelenggu rakyat ini boleh dikurangkan dengan pemahaman mendalam dan keikhlasan membantu walaupun kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam forum mahasiswa peduli kota. Baru-baru ini menerusi Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan pada 6 November 2020, Tengku Datuk Zafrul yang merupakan Menteri Kewangan Malaysia telah memetik laporan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang menyatakan bahawa garis kemiskinan di Malaysia sudah meningkat kepada RM2,208 Malaysia bagi satu-satu isi rumah. Secara tidak langsung, lebih 400 isi rumah yang berpendapatan kurang daripada garis kemiskinan ini telah tergolong dalam kategori miskin. Tambahan pula, kajian daripada Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia pula menunjukkan bahawa 2/3 daripada penduduk Malaysia tinggal di kawasan bandar. Perkara ini secara tidak langsung menyebabkan wujudnya golongan miskin bandar, iaitu penduduk yang mendiami kawasan bandar dan mempunyai pendapatan yang kurang daripada RM2,208 Malaysia tersebut. Oleh itu, bersama kita pada pagi ini ialah 4 panel untuk sama-sama kita mengulas mengenai isu golongan miskin bandar ini, yang mana panel kita yang pertama ialah saudara Muhammad Amir Ashraf bin Akman, pelajar jurusan Biologi semester 6 UPSI. Panel kita yang kedua pula adalah saudari Nurul Takifah binti Mazlan, pelajar jurusan Matematik. Saudari Nur Aida Soleha binti Ramzi merupakan panel kita yang ketiga, dan yang terakhir sekali ialah saudara Muhammad Syazani bin Roslad, juga merupakan pelajar jurusan Biologi semester 6 UPSI. Baiklah, Saudara Amirul, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menyatakan bahawa terdapat 4 dimensi atau syarat untuk seseorang individu tersebut tergolong dalam golongan miskin bandar, dan 2 daripadanya adalah sangat nyata, iaitu pertama, mereka yang berpendapatan rendah, dan syarat yang kedua pula adalah mereka yang mempunyai modal insan yang lemah, iaitu golongan yang tidak atau kurang taraf pendidikan serta mempunyai tahap kesihatan yang rendah ataupun membimbangkan. Oleh itu, bolehkah Saudara Amirul menerangkan mengapa kedua-dua syarat tersebut mampu menjadikan seseorang individu atau isi rumah tergolong dalam golongan miskin bandar? Dipersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Saudara Amir Faizil, di atas soalan yang telah diberikan. Baiklah, berdasarkan soalan yang telah diberikan oleh moderator kita sebentar tadi, iaitu mengapakah kos sara hidup yang tinggi, tahap pendidikan dan kesihatan yang rendah, serta migrasi merupakan salah satu faktor berlakunya golongan miskin bandar ini. Yang pertama, dari segi kos sara hidup yang tinggi, kos sara hidup yang tinggi telah menyebabkan penduduk bandar sukar untuk mendapatkan keperluan asas dengan sempurna. Keperluan asas yang dimaksudkan berangkumi bahan makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ini merupakan taraf hidup penduduk bandar yang terjejas dan meningkatkan jumlah kemiskinan di dalam bandar sehingga mereka sanggup menyewakan rumah mereka dan memilih untuk tinggal di kawasan setinggan yang lebih murah. Walaupun kebanyakan pendapatan penduduk bandar tidak dikategorikan sebagai golongan pendapatan rendah, namun begitu, pendapatan mereka adalah tidak seimbang dengan perbelanjaan. Ini disebabkan oleh kos sara hidup bandar yang tinggi dan membebankan. Kos bandar pula
amat dipengaruhi oleh pelbagai aspek. Berdasarkan kepada penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah pada tahun 2018, purata pendapatan garis kemiskinan untuk Malaysia secara keseluruhannya adalah lebih kurang RM1,000 untuk miskin dan RM600 untuk miskin tega. Merujuk kepada item keperluan asas, bukan makanan yang disenaraikan seperti pakaian, sewa rumah, perkhidmatan asas dan sebagainya, sahaja jelas menunjukkan adalah tidak munasabah nilai RM1,000 dijadikan sebagai garis pemisah untuk membezakan golongan berkemampuan dan tidak berkemampuan berdasarkan indikator pendapatan garis kemiskinan yang telah dibuat. Jadi, kos sara hidup yang tinggi menunjukkan salah satu faktor mengapa golongan miskin bandar ini berlaku. Seterusnya, faktor kedua terjadinya golongan miskin bandar ini ialah tahap pendidikan dan kesihatan yang rendah. Dari segi tahap pendidikan yang rendah menyebabkan golongan ini tidak dapat pekerjaan yang menawarkan tahap pendapatan yang tinggi. Akibat mereka melibatkan diri dalam sesuatu perkara yang menggunakan tahap pendidikan dan kemahiran yang rendah, kesan paling teruk akibat tahap pendidikan yang rendah ini ialah dari segi penlibatan golongan ini dalam melakukan jenayah di bandar kerana terdesak untuk meneruskan kehidupan. Migrasi secara mendadak ini menyukarkan penduduk tersebut mendapat pendidikan yang berkesan. Pendapatan yang kurang juga menjadikan salah satu punca penduduk miskin bandar ini sukar untuk mendapat pendidikan yang sewajarnya. Rancangan pendidikan dan kesihatan tidak dapat disalurkan dengan berkesan ke pendapatan keluar kawasan perancangan bandar. Ini juga mengakibatkan penyakit menular dengan cepat. Secara purata, kebanyakan penghijraan yang melebihi takat purata kawalan, kesihatan dan pendidikan akan mempengaruhi tahap kesihatan dan pendidikan yang menjadi sasaran bandar tersebut. Oleh itu, tahap pendidikan dan kesihatan yang rendah jelas merupakan salah satu faktor mengapa terjadinya golongan miskin bandar. Di samping itu, migrasi juga merupakan salah satu faktor mengapa terjadinya golongan miskin bandar ini berlaku. Kemiskinan di Malaysia adalah lebih dominan sebagai satu fenomena di kawasan luar bandar. Namun begitu, seperti negara yang kian membangun ini, terdapat kecenderungan berlakunya kemiskinan di bandar. Perbandaran ataupun bandar boleh ditakrifkan sebagai satu penumpuan penduduk yang didiami kawasan dengan jumlah yang besar dan mempunyai berbagai kemudahan infrastruktur yang lengkap berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Golongan yang miskin bandar ini merangkumi migran dari kawasan luar bandar, warga asing yang mencari pekerjaan, golongan yang bekerja di sektor tidak formal dan golongan yang menganggur. Mereka selalunya terpengaruh dengan pekerjaan yang tidak terjamin, pencemaran, keganasan, jenayah dan yang duduk dari luar bandar ke bandar, kebanjiran warga negara asing sama ada secara sah atau tidak serta pertumbuhan semula jadi penduduk telah menyebabkan berlakunya peningkatan penduduk dengan mendadak terutamanya di kawasan bandar. Jangkaan perumahan di Kuala Lumpur khususnya dijangka semakin meningkat ekoran daripada peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan penduduk ini jelas menyebabkan taraf pendapatan sesebuah isi rumah meningkat. Kesan daripada peningkatan penduduk ini juga menyebabkan terdapat segelintir golongan masyarakat yang memilih untuk tinggal di kawasan setinggan agar rumah yang dimiliki dapat disewa dan menampung keperluan dalam kehidupan mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, Saudara Amirul. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Jelaslah bahawa kos hidup bandar yang tinggi menyebabkan perbelanjaan menjadi semakin besar. Justru itu, golongan-golongan miskin bandar ini cenderung untuk berjimat dalam perbelanjaan mereka, contohnya dalam pengambilan makanan. Situasi ini kita dapat lihat berdasarkan laporan daripada Akhbar Sinar Harian yang bertarikh 6 Disember 2020 yang menyatakan bahawa telur, nasi dan juga mi segera menjadi antara makanan utama
bagi penduduk warga kota berpendapatan rendah yang sering dirujuk sebagai miskin bandar ini. Oleh itu, adakah ini merupakan salah satu kesan apabila seseorang individu tersebut tergolong dalam golongan yang miskin bandar di mana mereka tidak berpeluang untuk menikmati kualiti kehidupan yang lebih baik? Dan mungkin Saudari Takifah boleh menerangkan kesan-kesan yang lain juga. Terima kasih kepada moderator Saudara Ahmad Faizal. Okey, mengenai soalan yang diajukan, dapat saya nyatakan bahawa miskin bandar ini telah memberikan kesan kepada golongan-golongan ini di mana selain daripada kekurangan makanan, ia juga mengakibatkan wujudnya keadaan seorang itu hilang peluang untuk menikmati kualiti hidup dari segi kesihatan dan juga pendidikan dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana mereka tidak mereka tidak betul kemampuan untuk membiayai kos-kos perubatan, kos-kos yang melibatkan kesihatan kerana mereka lebih memikirkan cara untuk menyara hidup mereka di bandar di mana kos itu lebih tinggi dan perlu diutamakan. Dan itu apabila kesihatan mereka terabai, mereka tidak mampu untuk memberikan tenaga yang baik kepada majikan semasa mereka bekerja kerana faktor kesihatan mereka yang tidak baik. Dan daripada situasi ini pula akan wujud golongan yang kemungkinan dibuang kerja kerana tidak mampu memberikan tenaga kerja atau tidak mampu bekerja dengan baik dan sering sakit. Dan kita juga boleh lihat isu pembuangan kerja ini, kita kaitkan sedikit dengan isu pandemik COVID-19 di mana sejak bermulanya COVID-19, ramai golongan yang terkesan daripada lapisan masyarakat dan juga tidak ketinggalan golongan-golongan miskin bandar ini. Ramai yang terpaksa melakukan pelbagai pekerjaan dalam satu hari akibat dibuang kerja oleh majikan untuk mengurangkan kerugian disebabkan pandemik. Dan juga ramai yang gelandangan di bandar kerana tiada duit dan perlu keluar daripada rumah yang disewa. Dan pandemik COVID-19 ini juga banyak memberikan kesan terhadap semua golongan masyarakat dan kualiti selain itu, kualiti kehidupan juga kurang baik bukan sahaja pada kesihatan malah juga terhadap pendidikan di mana terdapat ibu bapa daripada golongan ini tidak mampu memberikan atau menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana wang yang tidak mencukupi. Mereka tidak mampu untuk menanggung kos yuran, kos pembelian barangan sekolah, buku, baju dan sebagainya. Yang seperti kita tahu bahawa pendidikan merupakan perkara yang penting dalam melahirkan bakal pelapis negara yang berjaya dan berdaya saing dan juga untuk mengubah nasib sebuah keluarga itu terutamanya golongan-golongan miskin bandar ini. Tetapi bagi golongan miskin bandar ini ia agak susah kerana mereka lebih memilih untuk menjimatkan kos dengan menggunakan wang tersebut untuk perbelanjaan sehari hidup. Dan ada juga situasi di mana anak-anak daripada golongan ini terpaksa bekerja di usia yang muda bagi membantu menampung perbelanjaan ahli keluarga. Selain itu, daripada aspek kualiti hidup, miskin bandar ini juga menyebabkan meningkatnya kadar jenayah dalam masyarakat seperti mencuri, meragut serta melakukan peras ukut demi memenuhi keperluan untuk meneruskan hidup. Hal ini terjadi apabila mereka memikirkan atau melakukan jalan pintas untuk memudahkan mereka mendapatkan wang dan melakukan perkara yang kita tahu bahawa perkara ini adalah salah. Dalam keadaan begini, mereka tidak lagi merasa belas kasihan terhadap orang yang dicuri, orang yang meragut, terhadap orang yang diragut kerana mereka hanya memikirkan diri mereka sahaja dan ahli keluarga mereka. Dan dengan kemungkinan ini, mereka tidak lagi memikirkan nilai-nilai agama dan moral dalam diri mereka. Dan dalam situasi ini juga, ada wujud golongan yang mengambil kesempatan terhadap situasi golongan-golongan miskin bandar ini yang mereka telah gunakan mereka untuk menjadikan kambing hitam bagi aktiviti penyelundupan dadah atau kerja pemerdagangan manusia dan menjanjikan pemulangan atau bayaran gaji yang lumayan kepada mereka. Dan golongan ini tahu bahawa kerja yang diberikan berbahaya tapi demi menyara hidup ahli keluarga dan hidup mereka sendiri, mereka sanggup melakukan secara sukarela bagi mendapatkan bayaran yang lumayan. Tapi selain itu juga, miskin bandar ini juga menyebabkan gangguan pemikiran atau penyakit mental.
Dan turut saya kaji bahawa menurut WHO, penyakit mental merupakan 5 penyakit utama yang tertinggi di dunia dan dijangkakan menjadi penyakit kedua tertinggi pada tahun 2020. Hal ini kerana apabila kemiskinan ini menjadi permasalahan utama dalam diri mereka, terutamanya sebagai ketua keluarga, mereka akan menjadi tekanan perasaan atau sakit mental kerana tekanan yang dihadapi untuk memikirkan cara mendapatkan wang bagi menyara kehidupan ahli keluarga mereka. Dan kemiskinan ini, dan disebabkan kemiskinan ini dan tekanan yang tinggi, mereka juga boleh menyebabkan masalah dalam sesebuah rumah tangga di mana hal ini terjadi apabila pasangan tidak mampu menampung dan menyediakan keperluan keluarga. Maka wujudlah ketidakpuasan hati yang membawa kepada pergaduhan dan juga isu kemiskinan ini juga selain daripada pergaduhan, ia juga akan membawa kepada perceraian dan berlakunya keganasan dalam rumah tangga kerana tekanan yang dihadapi, di mana hal ini akan juga memberi kesan kepada anak-anak mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Takifah atas penjelasan tersebut. Sebentar tadi panel kita yang pertama, saudara Amirul ada menyatakan bahawa peningkatan penduduk di bandar adalah disebabkan oleh perpindahan atau migrasi penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar. Kenyataan ini selari dengan penulisan daripada Yazid, Hanifah, Muhammad Isa, Nasir dan juga Saidatina dari Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menyatakan bahawa masyarakat memilih untuk menetap di bandar kerana sektor ekonomi dan sosialnya yang lebih rancak dan meluas. Sehubungan itu, penghijrahan ini sudah tentulah mengubah lanskap sesebuah bandar apabila pertempatan atau tempat tinggal dibangunkan bagi memenuhi keperluan masyarakat yang baru bermigrasi ini. Justru itu, bolehkah saudari Aida menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan perubahan lanskap dan pembangunan di kawasan bandar yang merupakan salah satu kesan apabila terdapat golongan miskin bandar yang baru berhijrah ke kawasan bandar ini? Atau mungkin Encik Aida boleh menerangkan kesan-kesan yang lain juga? Okey, baiklah. Pertama sekali, terima kasih kepada saudara moderator kita dan juga terima kasih kepada panel-panel kita yang lain. Baiklah, sedikit sambungan daripada saya mengenai kesan-kesan isu miskin bandar ini. Seperti yang kita tahu, isu miskin bandar ini merupakan isu yang bukanlah isu baharu dalam negara kita maupun negara luar. Bila kita fokuskan untuk negara kita, kita dapat lihat juga semakin hari semakin bertambah bilangan penduduk yang berhijrah ke bandar. Lebih-lebih lagi dengan situasi pandemik sekarang di mana orang-orang di luar bandar beranggapan di kawasan bandar masih terdapat banyak peluang pekerjaan. Dan kerana itulah mereka ini dengan tidak teragak-agak berhijrah ke kawasan bandar dengan harapan ingin mendapatkan pekerjaan. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tahulah dengan keadaan pandemik sekarang ini, kerja-kerja pun tidaklah banyak dan peluang pekerjaan pun tidaklah banyak sebenarnya. Jadi apabila semakin ramai perpindahan dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar, ianya secara tidak langsung telah mewujudkan penempatan setinggal. Penempatan setinggal ni wujud daripada mereka yang tidak mempunyai kemudahan perumahan yang selaras dengan kemampuan sehingga memaksa mereka untuk tinggal di kawasan setinggal. Itu untuk mereka yang mendapat pekerjaan tetapi tidak dibayar dengan harga yang tinggi. Begitu juga dengan mereka yang berpindah tetapi langsung tidak mempunyai pekerjaan. Jalan terakhir untuk mereka mencari tempat tinggal adalah dengan menetap di kawasan setinggal. Seperti yang kita tahu, kawasan setinggal ini dia tidak sah dari segi undang-undang kerana kawasannya adalah tanah pemilikan kerajaan. Jadi perumahan yang dibina di kawasan setinggal ini merupakan tempat yang diharamkan sebenarnya. Selain itu, akibat daripada wujudnya penempatan setinggal ini, masyarakat yang tinggal di situ merasakan mereka ni didiskriminasi oleh masyarakat lain. Hal ini kerana mereka tahu mereka salah tinggal di kawasan setinggal, tetapi apakan daya, kerana itu sahaja pilihan yang mereka ada. Apabila diri mereka ini dirasakan didiskriminasi, mereka merasakan mereka ini
mendapatkan hak yang kurang dalam segi undang-undang, termasuklah hak yang berkaitan kemanusiaan, termasuklah kesihatan, politik, keselamatan, pekerjaan dan sebagainya. Suara dan rintihan mereka juga tidak didengari kerana tiada saluran yang betul untuk melakukannya, yang menyebabkan ada segelintir daripada penghuni-penghuni setinggan ini tidak mendapat apa-apa bantuan daripada badan kerajaan maupun badan bukan kerajaan. Penempatan setinggan ini memanglah salah dari segi undang-undang, tetapi kesannya kita kena tahu kerana wujudnya penempatan setinggan ini di atas faktor yang ketidakmampuan mereka untuk memiliki rumah yang elok, rumah yang selesa. Jadi sebenarnya kesan-kesan yang dinyatakan tadi dan juga kesan-kesan yang dinyatakan oleh saudari Takifah sebenarnya merupakan perkara-perkara biasa yang sering kita lihat untuk mereka yang tergolong dalam isu miskin bandar ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Aida. Baiklah, berbalik semula kepada dimensi atau syarat yang telah digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi golongan miskin bandar ini, di mana dimensi yang ketiga ialah mereka yang mempunyai modal sosial yang lemah, iaitu mereka yang mempunyai kekurangan bantuan atau jaringan untuk melindungi isi rumah jika berlaku situasi kecemasan ataupun perlindungan yang rendah daripada majikan dalam sektor pekerjaan. Justru itu, bolehkah saudara Syazani menerangkan langkah-langkah atau bantuan yang boleh diberi atau dilakukan untuk mengeluarkan sesebuah isi rumah ini dari kepompong miskin bandar? Dipersilakan saudara Syazani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkannya kepada semua. Jadi terima kasih saudara moderator atas soalan yang diajukan. Okey, sebenarnya melihat kepada langkah ataupun bantuan yang boleh diberikan, terdapat banyak sebenarnya langkah ataupun bantuan yang boleh diberikan yang sama ada untuk jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Namun di sini saya ingin gariskannya beberapa lah langkah yang dapat saya berikan dalam forum kali ini. Jadi menjawab soalan yang diajukan di mana golongan miskin bandar ini merupakan golongan yang tidak mempunyai perlindungan jika berlaku sebarang situasi kecemasan dari sama ada daripada pihak kerajaan ataupun majikan itu sendiri. Jadi apa yang pertama yang boleh dilakukan adalah pertama dengan kita mewujudkan dasar ataupun polisi yang dapat memberikan perlindungan sosial ataupun lebih dikenali dengan social protection kepada individu yang tergolong dalam golongan miskin bandar. Jadi seperti kita tahu, individu yang bekerja dalam sektor formal adalah mereka mempunyai perlindungan sosial di mana mereka mempunyai caruman dalam bentuk KWSP, berkesok ataupun perlindungan insurans yang dicarum sendiri oleh individu tersebutlah. Jadi jika berlaku sebarang musibah, mereka boleh mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak berkenaan. Tetapi untuk golongan miskin bandar ini seperti yang telah dibincangkan oleh panel pada awal tadi yang menyatakan bahawa mereka ni sebenarnya bekerja dalam sektor informal seperti menjaja, menjual makanan dari rumah ke rumah dan sebagainya yang pastinya tidak mencarum sebarang perlindungan sosial terhadap pekerjaan mereka. Jadi berdasarkannya satu laporan daripada UNICEF dan UNFPA yang dijalankan pada Mei 2020 yang lalu di mana hasil kajian ke atas 500 ketua isi rumah yang tinggal di flat PPR di Kuala Lumpur tentang keadaan mereka semasa PKP yang dilaksanakan akibat pandemik COVID-19 ini mendapati lebih daripada separuh ketua isi rumah tidak mempunyai perlindungan sosial dalam kegiatan pekerjaan mereka iaitu pada nilai 52% dan tinggalnya dalam oleh itu jika berlaku sebarang krisis seperti sekarang kita lihat pandemik COVID-19 menyebabkan pendapatan mereka ni merosot secara mendadak dan mereka tidak boleh memohon sebarang bentuk perlindungan daripada mana-mana pihak. Oleh itu dengan mewujudkan dasar atau polisi ini dapat memberikan perlindungan sosial kepada golongan ini dan dilihat sangat relevan. Bahkan ni kita lihat langkah ini sebenarnya lebih bersifat jangka masa panjang di mana kita dapat membantu lebih banyak golongan ataupun individu miskin bandar ini
dalam di masa hadapan. Jadi langkah kedua yang boleh saya cadangkan di sini adalah dengan memberikan jenis bantuan yang dapat membantu mereka menjana pendapatan mereka sendiri. Okey, bantuan yang boleh diberikan ni boleh dalam bentuk modal, wang tunai ataupun tempat bagi mereka menjalankan pekerjaan. Jadi hasil temubuan daripada laporan yang sama menunjukkan bahawa bantuan prihatin nasional ya BPN yang diberikan oleh kerajaan iaitu berbentuk one off sememangnya sangat membantu ya. 65% ketua isi rumah menyatakan bahawa bantuan ini sangat membantu mereka. Namun mereka juga berhasrat bahawa mereka perlukan bantuan lain yang lebih menyokong mereka dalam jangka masa yang panjang, di mana apa yang dihasratkan sendiri ya melalui temu bual tersebut adalah mereka memerlukan bantuan dari segi modal bagi memulakan perniagaan yang hanya sekitar RM5,000 dan juga sebuah kawasan bagi mereka mula menjalankan perniagaan tersebut. Jadi bantuan sebegini sebenarnya mampu ya memastikan kelangsungan hidup mereka pasca krisis kerana mereka dapat menjana sendiri pendapatan mereka tanpa perlu ya berharap kepada bantuan yang diberikan selalu daripada kerajaan. Jadi saya rasa bantuan jenis ini adalah lebih bersesuaian untuk diberikan kepada golongan miskin bandar ini. Jadi langkah ketiga yang perlu kita lakukan segera adalah dengan bantuan berfokus ya kepada golongan anak-anak miskin bandar ini terhadap dua aspek, iaitu pertama daripada aspek pendidikan dan yang kedua daripada akses kepada makanan yang berkhasiat. Seperti yang telah dibincangkan ya oleh panel-panel kita pada awal tadi menyatakan bahawa pendidikan ni sangat penting ya dan merupakan salah satu faktor mengapa mereka tergolong dalam golongan miskin bandar. Jadi aspek pendidikan ni penting kerana melalui pendidikan sebenarnya anak-anak miskin bandar ni dapat mengeluarkan keluarga mereka daripada kemiskinan. Jadi kajian daripada Universiti Malaya menunjukkan taraf pendidikan sangat memberi pengaruh kepada kemiskinan sesebuah keluarga, di mana 86% daripada golongan miskin bandar ni hanya mempunyai taraf pendidikan tertinggi iaitu CJ Pelajaran Malaysia SPM. Oleh itu, sektor pekerjaan kini yang kita tahu lebih kompetitif dan lebih banyak persaingan. Mereka memerlukan tenaga kerja yang mempunyai taraf kemahiran yang lebih tinggi ataupun kelayakan yang lebih tinggi selain daripada SPM. Jadi majikan akan lebih memilih golongan yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi lah berbanding mereka yang hanya mempunyai taraf pendidikan pada SPM. Jadi mereka cenderung untuk memilih sektor informal yang mana disebabkan tidak memperoleh pekerjaan, jadi mereka memilih ya sektor informal di mana yang lebih tidak dapat memberi perlindungan ataupun kedudukan keuangan yang lebih stabil kepada mereka. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang pertama adalah kita mengenal pasti ya anak-anak golongan miskin bandar ni sama ada yang tercicir, sama ada di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah, dengan memberikan bantuan yang segera sama ada dalam bentuk memberikan tuition berfokus kepada anak-anak ini, tuition percuma ya. Pemberian bantuan dari segi alat tulis ataupun peralatan sekolah dan sebagainya, yang mana dapat membantu mereka fokus ataupun dapat membantu pembelajaran mereka. Seterusnya, fokus bantuan yang boleh diberikan kehadap golongan ini adalah kepada anak-anak golongan miskin bandar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi selepas tamat persekolahan lah. Jadi sedia kita maklum sebenarnya banyak bantuan yang diberikan kepada anak-anak golongan miskin ni, seperti bantuan zakat, puluhan jenis beasiswa, zakat negeri, bantuan awal melanjutkan pelajaran. Namun kita tahu setiap jenis bantuan ini perlu dimohon sendiri oleh anak-anak ni. Maksudnya mereka sendiri perlu pergi ke sama ada ke pejabat ataupun pergi ke laman sesawang pihak-pihak yang menyediakan bantuan ini, dan perkara ini sebenarnya agak menyusahkan mereka sebab kita tahu mereka tidak mempunyai akses kepada teknologi ataupun kenderaan yang bersesuaian. Jadi mereka sesetengah daripada mereka mungkin merasakan daripada mereka bersusah payah pergi cuba mendapatkan bantuan keuangan ini, lebih baik mereka mula mencari pekerjaan yang mana dapat membantu keluarga mereka, dan sedikit sebanyak perkara ini membantutkan hasrat mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lah, yang mana pendidikan ini dapat mengubah keluarga mereka. Jadi oleh itu saya cadangkan di mana
apakah kita seharusnya membuat bantuan yang lebih dapat memberi terus kepada anak-anak yang ingin melanjutkan pelajaran ni. Perkara ini sebenarnya tidak mustahil sebab kita mempunyai, kerajaan kita sendiri sebenarnya sudah mempunyai data-data yang cukup ya, pangkalan data dari segi daripada IKASIK, daripada Kementerian Wanita dan Pengurusan Masyarakat dan lain-lain kementerian, yang mana data-data sedia ada ini kita boleh ya semak semula dengan data-data kemasukan pelajar baru yang kita, maksudnya kita boleh mengesan dan terus memberikan bantuan secara terus kepada anak-anak golongan miskin bandar ini tanpa perlu mereka sendiri ya memohon ataupun cuba meminta bantuan daripada mana-mana pihak lah. Kemudian bantuan seterusnya yang lebih berfokus kepada fokus kedua terhadap golongan anak-anak miskin bandar ni adalah dengan memastikan mereka mempunyai akses kepada makanan yang lebih berkhasiat ataupun bernutrisi ya. Makanan yang lebih berkhasiat dan bernutrisi ni sebenarnya elemen yang penting dalam konteks penyediaan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak, kerana melalui pemakanan yang berkhasiat, bernutrisi, perkembangan minda anak-anak menjadi lebih sihat, keadaan fizikal mereka juga menjadi lebih cerdas, kurang diserang penyakit, dan semua perkara ini dapat membantu anak-anak ni lebih fokus dalam pembelajaran mereka. Jadi jika mereka tidak memperolehi makanan yang berkhasiat, kita tahu mereka akan menjadi lebih cepat letih, lesu, lambat dalam mempelajari satu perkara dan sebagainya. Jadi bagi keluarga miskin bandar, kita tahu mereka lebih cenderung untuk memilih makanan, jenis makanan yang murah, mengenyangkan dan juga tidak membebankan mereka. Jadi makanan-makanan yang dipilih ni adalah lebih makanan yang kurang berkhasiat, seperti laporan daripada UNICEF dan UNFPA pada awal tadi juga menyatakan bahawa purata isi rumah telah mengubah ya perbelanjaan barangan dapur mereka sepanjang PKP ini dengan peningkatan pembelian terhadap produk telur sebanyak 62%, nasi sebanyak 40% dan mi segera sebanyak 40%, manakala penurunannya terhadap pembelian buah-buahan sebanyak 62%. Jadi hal ini menunjukkannya semasa krisis, akses kepada makanan lebih sihat adalah berkurangan kerana mereka memilih makanan yang lebih kepada dapat mengenyangkan mereka dalam jangka masa yang panjang. Aspek ini pula seperti yang telah dinyatakan oleh moderator kita, di mana produk yang lebih dipilih oleh keluarga golongan miskin bandar ni adalah telur, seperti telur yang apa yang telah saya nyatakan tadi. Jadi oleh itu pemberiannya makanan yang lebih berkhasiat dan berkualiti ni dilihat penting untuk golongan anak-anak miskin bandar inilah. Jadi antara perkara yang telah pun kita lakukan, sebenarnya kita telah mewujudkan satu, di sekolah kita dipanggil skim makan sarapan pagi kepada anak-anak golongan miskin. Jadi perkara ini saya rasa perlu diteruskan lagi sehingga ke masa hadapan. Jadi selain daripada itu, bentuk bantuan lain yang saya rasa saya perlu ketengahkan adalah seperti kita tahu kebanyakan kerajaan ataupun pihak NGO memberikan bantuan makanan yang berbentuk barangan asas. Jadi elok kiranya kita mempertingkatkan langkah kita dengan memberikan bantuan yang dapat membekalkan makanan yang lebih berkhasiat dan bernutrisi. Antara cadangan saya adalah dengan kita mewujudkannya kupon khas untuk pembelian untuk golongan ni lah, membeli buah-buahan, sayur-sayuran ataupun barangan basah yang lebih berkualiti, sebab kupon ini dapat memastikan bukan sahaja keluarga tersebut memperolehi makanan yang mencukupi, tetapi juga lebih berkualiti, berkhasiat dan juga bernutrisi, yang mana penting untuk perkembangan dan pembesaran minda anak-anak mereka lah. Jadi saya rasa 3 langkah ni sebenarnya dapat membantu golongan miskin bandar ini dalam meringankan beban mereka pada peringkat awalnya, tetapi juga dapat mengeluarkan mereka daripada golongan daripada terus tergolong dalam miskin bandar ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih saudara Syazani atas cadangan yang bernas tersebut ya. Demikianlah tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang isu golongan miskin bandar. Kesimpulannya, pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan hendaklah berganding bahu untuk membantu sesebuah isi rumah ini yang tergolong dalam golongan miskin bandar ini. Hal ini kerana terdapat ramai daripada golongan ini bekerja dan membantu merancangkan lagi sektor-sektor yang terdapat di sesebuah bandar. Dan sekiranya mereka ini tidak dibantu
membantu, mereka tidak akan dapat merasai kualiti hidup yang lebih baik dan secara tidak langsung mengurangkan produktiviti dan juga sumbangan mereka dalam sektor pekerjaan, dan perkara ini secara tidak langsung merencatkan ekonomi di bandar. Terima kasih kepada semua ahli panel. Diharapkan forum ini mampu melahirkan mahasiswa yang mengambil berat dan peduli tentang isu-isu yang berlaku di bandar. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penonton. Sekian, terima kasih.